Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Haziq, Faris Misbah, Saman Josi, Nora Abdullah, semua yang hadir pada malam ni. Sebelum mulakan kuliah lebih lanjut, saya mohon pada tuan-tuan yang hadir ni tolong share dengan teman-teman kita. Mungkin beberapa orang di kalangan sahabat-sahabat kita yang mulia Tengku Murni, Nora Abdullah yang masih belum perasan kuliah dah mula. Tolong share dengan mereka tuan-tuan. Masa sekejap, saya bagi masa 1 minit. Tolong share dengan teman-teman kita. Awan Biru, Ayuni Syukur, Jikalau, tolong share dengan teman kita, bagi kita join sama kuliah. Terima kasih Umi Fatih. Saya tak sempat nak buat sebaran makluman tadi tentang kuliah kita pada malam ni. Tolong Muhammad Khalid, Syazani Sikah, tolong share dengan teman-teman. Mari kita ajak sama kawan-kawan kita untuk hadir. Share dengan mereka dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook. Tolong panggil mereka hadir. Hati-hati. Terima kasih Nura Yunus. Tolong share. Saya bagi masa lagi setengah minit. Tolong beritahu teman-teman kita kuliah dah mula. Mari jemput semua. Malisa, ahlan sahlan. Muhammad Azhar Yahya, Datuk Azhar Yahya, terima kasih kerana hadir pada malam ni. Sahabat semua tolong jemput kawan-kawan kita, share sama video ni. Mudah-mudahan ada pahala bersama kita pada malam ni. Terima kasih Khairul Anwar, terima kasih, barakallahu fikum. Cikgu Sabarudi, terima kasih dari jauh, dari Sabah. Sumaya Syuhada, tolong share pada teman kita. Farah Dila, terima kasih. Tolong share kuliah kita dengan teman-teman kita. Mari hadir dalam kuliah tafsir. Malam ni kita nak bincang tentang anugerah Allah kepada kita dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda dipanggil sebagai Burhan, dipanggil sebagai Nur, ya? Baik, pada malam ni seperti biasa rujuk pada tafsir Munir, jilid yang kedua, muka surat Musa yang terakhir, nama tu surat 1, ayat-ayat terakhir, muka surat terakhir pada surah An-Nisa. Alhamdulillah telah kita setkan hampir beberapa bulan untuk kita belajar tafsir surah An-Nisa ni. Begitu mulianya. Terima kasih Sofi Hamir, terima kasih Hamizah, Zikir Ibn Adam. Tolong share dengan teman-teman kita. Suzana Osman, tolong Suzana Osman sharekan. Siti Khadijah, terima kasih, barakallahu fikum. Jangan lupa libatkan kawan kita juga untuk mendengar kuliah ni. Kerana bila Nabi Musa AS dipilih menjadi utusan Allah, maka Nabi Musa telah minta kepada Allah, Harun akhi usyrid bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. Terima kasih Fauzia Ismail. Bila Nabi Musa minta kepada Allah untuk melantik abangnya Harun turut menjadi Nabi bersama dengannya, ini doa yang paling penting. Jadi kita mesti libatkan orang keliling kita untuk dapat hidayah Allah. Terima kasih Kak Long, jazakumullahu anna kulla khair. Libatkan kawan kita untuk turut bersama dalam kuliah ni. Wa asyrikhu fi amri, supaya dia libatkan dia bersama dengan aku, wahai Tuhan. Ini doa Nabi Musa AS. Kita tak mampu nak minta kepada Allah menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir, tapi kita mampu minta kepada Allah untuk libatkan teman-teman kita dalam majlis ilmu. Baik, ayat kita yang kita bincangkan pada malam ni ayat 174 dan 175 dari surah Nisa. Nampaknya dah sampai ke penghujung surah Nisa. Terima kasih Hazmati Basit Sahak, terima kasih. Jadi buka muka surat 141 dari Tafsir Ibn Katsir, jadi yang kedua, yang saya galakkan tuan-tuan untuk memiliki. Kerana bagi tuan yang memiliki, tuan akan dapat hadiah buku yang berharga ni, yang bernama Encyclopedia Nama-Nama Anak. Don't judge the book by its cover. Memanglah covernya cantik, dalamnya pun sangat menarik. Buku ni untuk pengetahuan tuan-tuan, ditunggu kelahirannya lebih 5 tahun sehingga ia lahir dalam bentuk yang daripada ini. Hargailah diri kita dengan baca, jadi orang berilmu, dan bangkitkanlah semangat ilmu ni di kalangan orang keliling kita. Hadiahkan untuk mereka buku ini. Ia bukan sahaja nama anak-anak, bahkan nama para ulama, nama para salihin. Ejaannya betul. Macam mana eja Yahya Ayash, macam mana ya Salah Syahadah. Tengok nama-nama para ulama, para cendekiawan, para ilmuwan, para mufassirin. Ada yang hidup, ada yang telah meninggal dunia. Tengok nama bagaimana ejaannya betul. Ejaan Jamaluddin contohnya. Tengok ejaannya. Lebih 3,500 entry akan tuan-tuan nikmati dari buku Encyclopedia Nama-Nama Anak ni, dengan pelibatan tuan-tuan untuk membeli
tafsir Ibnu Katsir. Jangan biarkan rumah kita kosong daripada tafsir, tuan-tuan. Kerana tafsir Ibnu Katsir ni sangat menarik. Dia telah mendapat tempat di hati manusia selama lebih 7 kurun. Dirujuk, dibaca, diulang kaji oleh para ulama. Allahu alam. Beginilah ikhlasnya Ibnu Katsir sehingga tafsir beliau mendapat tempat di hati kebanyakan ulama-ulama Islam untuk dirujuk. Tafsir Ibnu Katsir ni. Jadi kita baca ayat 174 hingga 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih orang biru. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Cuma 2 ayat saja malam ni. Terima kasih pada tuan-tuan perempuan yang beri cadangan kepada saya. Nampak saya penat waktu malam. Ustaz 1-2 ayat cukuplah. Terima kasih tuan-tuan. Tanpa sokongan tuan-tuan tak ke mana lah kuliah tafsir ni. Kerana sokongan tuan-tuan semangat hadir. Saya pun jadi semangat juga untuk hadir. Terima kasih Ain Azmi. Tak apa, dimaafkan. Kakak sayang Ummu Nuair, kehadiran kalian dalam majlis ilmu ni memberi kekuatan kepada saya untuk membaca dan terus membaca. Terima kasih Puan Kamisa Zul Hashim. Tolong share pada teman-teman, jangan lupa Jadi maksudnya, wahai manusia, semuanya telah datang kepadamu bukti kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya dari Rabbmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang beriman kepada Allah dan pegang teguh kepada agamanya, nescaya Allah akan masukkan mereka dengan rahmat yang besar dan syurga dan limpahan kurnianya, dan menunjukkan mereka kepada yang lurus untuk sampai kepadanya. Dalam kuliah kali ini saya akan ceritakan kenapa Allah menyebut tentang syurga, Allah cerita tentang kelebihan dalam syurga sebelum Allah cerita hidayah. Apa sebabnya didahulukan satu benda yang belum nampak, iaitu benda yang bersifat akhirat, berbanding dengan satu benda yang sangat penting, iaitu hidayah Allah. Kenapa berlaku takdim dan juga takhir kat sini, tuan-tuan? Mesti ada sebab di sebaliknya. Dan saya akan ceritakan kepada tuan-tuan juga kisah seorang musuh Allah SWT yang Allah beri kekayaan kepadanya. Kekayaannya sangat hebat. Ketika orang Arab semua menghimpunkan wang mereka banyak berjuta-juta untuk memakaikan Kaabah dengan kelambunya yang indah, yang majestic itu, tuan-tuan. Tetapi hamba Allah, walaupun dia kafir, tapi dia hamba Allah. Dia dengan kekayaannya, dia seorang saja cukup untuk dia memakaikan Kaabah dengan pakaian kiswa, kelambu yang indah, yang cantik, yang gemilang, yang cemerlang, yang hebat itu, tuan-tuan. Kayanya orang ini. Ketika orang semua mengumpulkan duit susah payah untuk mendapatkan harta bagi tujuan untuk membina Kaabah yang roboh pada zaman berlakunya banjir, tiba-tiba dia ini seorang diri saja, tuan-tuan, mampu untuk membina dinding Kaabah ataupun tiang Kaabah. Nak ceritakan kekayaan kepada hamba Allah ini, tapi dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih siapa ni doakan Ustaz Datuk sihat. Terima kasih sangat kepada Nora Dida binti Sabri, barakallahu fikum. Abu Auni, sahabat baik saya. Terima kasih, jazakallahu anna kulla khair. Alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kembali kepada siapakah insan yang begitu hebat pada pandangan manusia ni. Pada hari ini kita pun selalu jumpa dan kagum melihat derma yang diberikan oleh orang tertentu, orang kaya tertentu. Tapi apakah itu mendapat nilai di sisi Allah SWT, tuan-tuan? Ini berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang yang sangat berpendidikan, sangat hebat. Dia ni beragama dengan agama Nabi Ibrahim, dan banyak peranannya, dermawan orangnya. Kalau ada di kalangan orang-orang Arab yang tidak mampu berkahwin, dia kahwinkan. Kalau yang sakit, dia rawatkan. Kalau datang ke Mekah, kabarnya sampai lebih 10 ekor unta dia sembelih untuk jemaah haji datang ke Mekah. Tapi dia ini dikecam oleh Allah SWT, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan ya? Nanti kita lihat, saya akan huraikan dalam kuliah ni, siapakah manusia yang berdebah dan dilaknat oleh Allah ini, walaupun pada manusia mendapat kedudukan, gelaran sebagai haruman Quraisy, haruman daripada haruman Quraisy, Raihanatu Quraisy, tuan-tuan, gelaran untuknya. Tapi dia tidak memiliki satu sen pun, satu sama pun nilai di sisi Allah SWT di atas segala pengorbanan dan jasa baiknya kepada orang-orang Arab yang pergi buat haji dan sebagainya. Siapakah manusia laknat yang rugi ini, tuan-tuan? Nabi mengajar jangan jadi sepertinya, tuan-tuan. Jadi saya akan kaitkan kisah ni dengan manusia berdebah yang dilaknat oleh Allah SWT ini.
Dia mempunyai 10 orang anak lelaki. 2 daripada sahabat yang sangat unggul, tuan-tuan. Sophie ada line problem tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat mendengar kuliah saya dengan baik. Dengar ke? Okey ke? Terima kasih Farida Ismail. Ya. Jadi lelaki ini sangat malang kerana segala kebaikannya tak dinilai langsung oleh Allah SWT. Sesen pun tak dinilai di sisi Allah SWT. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan tentang beliau berkaitan dengan ayat yang kita bincangkan pada malam ni. Baik, lihat. Kalau Musannif rahimahullah berkata, pengarang, mudah-mudahan Allah merahmatinya, beri kepadanya rahmat yang mumpawas. Ibn Katsir mengatakan bahawa Allah berfirman kat sini menunjukkan, mengkhabarkan kepada semua manusia bahawa telah datang kepada mereka bukti-bukti yang agung daripada Allah, iaitu dalil yang mematahkan keuzuran dan juga hujah yang dapat menghilangkan kesamaran. Untuk itu Allah firman, wa anzalna ilaikum nuran mubina, itu kami turunkan untuk kamu Quran yang telah menerang sebagai cahaya di atas kebenaran. Ibnu Juraij dan kebanyakan ulama mengatakan maksud nur adalah Al-Quran. Jadi ada 2 perkara kat sini, untuk perhatikan lalas bahasa ni. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, wahai manusia, kami beri pada kamu satu burhan. Orang nama Burhanuddin. Burhan ini terima kasih Ustaz Zawi Ghazali. Burhan maknanya satu bukti. Sebab di akhirat nanti orang yang rajin sedekah dengan ikhlas kepada Allah, nanti sedekah itu akan menjadi burhan. Saya pernah huraikan kepada tuan-tuan, umpamanya orang melakukan sedekah dengan ikhlas walaupun kecil, walaupun RM1 yang tuan-tuan letakkan, tak kisahlah tabung masjid ke, tabung ketika tuan-tuan pergi makan, menikmati makanan yang enak di kedai-kedai orang Islam, itu ada tabung-tabung tahfiz kat situ ke, walaupun yang tuan-tuan masukkan itu baki-baki duit yang kita dapat selepas membayar bil kita, tapi ia ikhlas, maka di akhirat besok dia akan menjadi ibarat gunung besarnya, tuan-tuan. Sebab itu sedekah ni merupakan satu ibadah yang nampak macam kecil tapi punya impak besar. Dan orang yang mati minta kembali ke dunia bukan untuk tahajud, bukan untuk baca Quran, bukan untuk salat sunat, bukan untuk berkhidmat pada ibu bapa, itu semua besar pahalanya, tak menafikan. Tapi yang paling nampak sekali di akhirat adalah burhan sedekah itu. Mereka akan berkata, fa'asaddaq wa aku minas salihin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu min qabli ayatiyakumul ayatiyakumul, apa ayatnya tuan-tuan? Wa anfiqu min qabli ayatiyakum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian manusia, janganlah dilalaikan kamu harta benda kamu dan juga anak pinak kamu daripada mengingati Allah Taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukannya, maka mereka itulah orang yang rugi. Dan akhirnya Allah Taala menyatakan di hujung ayat ni, maka orang yang mati itu mengatakan bahawa fa'asaddaq wa aku minas salihin. Kalaulah dia mati, meminta kepada Allah untuk kembali untuk dia bersedekah. Bersedekah, kerana dengan sedekah itu akan menjadikan kedudukannya tinggi di sisi Allah, kerana ganjaran yang disediakan di sisi Allah itu nampak jelas dengan sebab sedekah dilakukan bandingan ibadah-ibadah yang lain. Jadi balik kita kepada perkara ni tadi, bahawa Nabi menjadi sebagai burhan. Kebanyakan para ulama di hujung surah Al-Munafiqun. Terima kasih Awan Biru, di hujung surah Al-Munafiqun. Jadi para ulama mengatakan pandangan Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Allah SWT menjelaskan burhan yang dimaksudkan sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah bila seseorang di kalangan orang kafir, Ahlul Kitab yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu, sama ada Yahudi ataupun Nasara, semua mereka mengiktiraf, mengetahui tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dibawa oleh Nabi. Macam mana Nabi lahir di kalangan orang yang sesat, orang yang menyembah berhala, yang kaya menindas yang miskin, bagaimana perkahwinan yang pernah saya bincangkan kepada tuan-tuan, ada berbagai-bagai jenis bentuk perkahwinan, datang Islam untuk membatalkan perkahwinan yang pelik-pelik itu, tuan-tuan baik. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanif. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakum ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Terima kasih Ustaz Muhammad Hanif mengingatkan saya kepada ayat yang saya terlupa ni. Barakallahu fiik, kasarallahu khaira, jazakallahu anna kulla khair. Jadi balik kepada kisah ni tadi, bahawa kedatangan Nabi ni sebagai satu burhan, bukti.
mana tidak boleh menafikan langsung. Dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab kamu, sepatutnya kamu meyakini, dan semuanya telah pun ditunjukkan dengan begitu jelas, tanpa ada keraguan, tanpa ada kesamaran padanya langsung. Ibarat seperti kata orang Arab, keterangan di bawah Nabi SAW itu ibarat cahaya matahari yang memancar cemerlang pada waktu duha, tak terlindung sedikit pun oleh awan, tak terlindung sedikit pun oleh apa sekalipun, kerana waktunya cukup terang benderang. Demikianlah bukti kedatangan Nabi SAW ini telah pun dilihat oleh puak kafirin, ahlu kitab begitu jelas, tak ada keraguan sedikit pun padanya. Maka kedatangan Nabi ini, katakan Ibn Abbas, sebagai burhan, satu bukti yang nyata yang Allah bawa kepada kamu. Selepas perdebatan dan aneka bentuk debat yang telah pun dikemukakan dalam ayat yang lalu, kisah kejadian Nabi Isa tanpa ayah itu, ia lahir daripada perut seorang wanita yang batul, yang mulia bernama Maryam alaihissalam, telah saya bincangkan kepada tuan-tuan, dan bagaimana Allah mengemukakan hujah demi hujah supaya menolak alasan tidak beriman kaum munafiqun, kaum kafirun, ahlu kitab itu semuanya. Sekarang tibalah masa untuk kamu meyakini bahawa ini adalah bukti yang tidak boleh ditolak oleh seseorang pun, kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ini sebagai satu kebenaran. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini pula, di samping bukti kebenaran yang dibawa oleh Allah SWT ini didatangkan khusus untuk kamu, lalu ayat ini juga mengatakan bahawa Allah memberikan hadiah untuk kamu, iaitu anzalna ilaikum nuran mubina, beri pada kamu satu cahaya yang cukup terang benderang. Ibarat kita berjalan pada waktu malam. Orang Arab ada satu patah mengatakan bahawa orang yang tidak meneliti sesuatu perkara dan suka tangkap muat, namanya hatib lail, kahatibil lail, umpama orang yang mengutip kayu api pada waktu malam. Bayangkan kita kat kampung-kampung dahulu, kalau nak masak belum ada dapur gas, kita pakai dapur kayu. Kita mencari kayu api waktu malam nak masak, kayu api tak cukup, pergi meraba-raba dalam kegelapan. Ingatkan kayu getah kalau kat kampung lah, tapi raba-raba hatibul lail, orang mencari kayu api waktu malam, akhirnya terpegang ular. Tuan-tuan ni boleh kasihan, nampak panjang yang kayu punya ular waktu malam. Jadi dalam konteks kehidupan ini, kedatangan Al-Quran sebagai satu nur yang menerangi, yang menyebabkan kehidupan kita terhindar daripada bahaya. Kalau kita jalan waktu malam umpamanya, kegelapan malam itu mungkin mendedahkan kita kepada berbagai bentuk bahaya, maka adanya cahaya akan menyelamatkan kita daripada tersesat. Ada kalangan manusia mengatakan bahawa akal sudah mencukupi untuk menerima atau membawa kita kepada kebenaran. Kalau akal ini sudah mencukupi untuk membawa kita kepada kebenaran, nescaya orang-orang yang ada di benua India itu tidak sesat, tuan-tuan. Abdul Hasan Ali An-Nabi, seorang ulama keturunan Rasulullah SAW yang mulia, yang hebat, ulama yang terkemuka ini, banyak karangannya, walaupun duduk di bumi India, tuan-tuan, tapi kedatangannya kalau hadir di mana-mana majlis ilmu, kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau beliau hadir, maka semua orang akan terpegun melihat kepada kewarakan, ketawadukan, kehebatan, keilmuan, kesalihan, keikhlasannya. Beliau dah meninggal dunia, kita puji orang telah meninggal dunia tak mengapa, jangan kita puji orang masih hidup, kerana orang masih hidup ni kita tak pasti sejauh mana keimanan, kekuatannya kepada Allah SWT. Sebelum terlupa, saya menyampaikan pesan daripada Zazan Travel. Terima kasih tuan-tuan kerana rajin hadir kuliah ini. Kami di Zazan Travel ada memasarkan kurma majdul dari Palestin, yang dipost, diekspor dari Jordan. Saiznya besar, amat menyelerakan. Saya bukakan untuk tuan-tuan yang belum pernah tengok. Amat menyelerakan, nampak? Allahu Akbar. Segar bugar, nampak tuan ni? Inilah kurma majdul dari Palestin, yang diekspor dari Jordan. Dapatkan tuan-tuan, segar, pada harga yang sangat munasabah. Harganya dalam kempen Rajab yang kami adakan sekarang, setengah kilo majdul dan setengah kilo ajwa cuma RM99 saja, free postage untuk seluruh Semenanjung. Ni adalah kurma ajwa Rasulullah SAW yang Rasulullah sabdakan, siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji akan selamat daripada sihir dan juga racun. Inilah kurma ajwa, tuan-tuan ni baru sampai, bentuknya sangat menyelerakan. Tengok ni, saya buka untuk tuan-tuan ajwa pula. Man tasabaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadhurhu sumun wala sihrun.
Siapa yang makan kurma ajwa ni 7 biji sehari, maka Allah akan selamatkan daripada sihir dan juga racun. Ni tengok dalamnya, segar tuan-tuan ni. Sangat enak. Baik tuan-tuan, kita ajar anak-anak kita untuk makan kurma. Para ulama hukama berkata rumah yang tidak ada kurma padanya akan kelaparan selalu. Dia membekalkan untuk kita zat-zat yang penting, sampai Allah Taala pun memerintahkan Maryam supaya makan kurma selepas melahirkan Isa puteranya itu dalam surah Maryam ayat 25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Gegarkan pokok kurma itu, saya akan jatuh kepada buah kurma, makanlah ia wahai Maryam, sebagai hadiah daripada Tuhanmu, menyihatkan Tuhanmu, menghilangkan sakit-sakit pada tubuhmu selepas melahirkan Isa, dan keadaan tiada siapa pun yang perhatian untukmu, malah kamu mendapat cercaan mereka. Maka Allah menyuruh Maryam, ibu kepada Nabi Isa, untuk makan kurma. Inilah kurma mekjul. Guru saya kata kurma dimaksudkan oleh Allah itulah kurma mekjul, tuan-tuan, mekjul. Kerana tempat itu berlakunya Baitul Laham itu di dalam Palestin. Ini saja kurma yang tumbuh di Palestin, kurma mekjul. Baik tuan, Masjidul, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Tolong dapatkan daripada nombor telefon di bawah. Hadiahkan untuk kita, ibu bapa kita, adik-adik kita. Mungkin kalau kita hadiahkan RM100 mereka nampak kecil, tapi kita hantar kurma, satu surprise untuk mereka. Nur Hamiza, Ustaz Hanif, Fauzi Adam, terima kasih kerana sharing video ni kepada semua teman-teman kita di luar. Baik, kembali kita kepada ayat ni tadi, bahawa Allah menurunkan nur. Quran ni sifatnya nur. Nur berarti cahaya. Dalam surah An-Nur Allah menjelaskan Allahu nurus samawati wal ard. Jadi nur ini sebenarnya dengan kebaikan. Berbeza pada nar. Kalau sebut nur, cahaya sejuk, cahaya yang memandu, membimbing. Tapi kalau nar, tukar waw jadi alif, maka jadi api pula, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Itu sebab saya pernah terang kepada tuan-tuan, orang Arab dahulu itu perhatian dari psikologi linguistiknya, sampai perkataan duit pun mereka rujuk din dengan nar. Din berarti agama, kau gunakan betul, kau masuk ke syurga lah. Kerana syurga ni juga dikaitkan dengan agama. Maliki yaumiddin, din. Tapi kalau kamu gagal menggunakan duit dengan betul, maka jadilah nar. Dia membakar kamu di akhirat nanti. Jadi nur dengan nar amat beza, tuan-tuan. Dari sudut implikasi maksud yang dikemukakan, maka nur adalah cahaya yang bawa kita kepada kebaikan. Malaikat diciptakan oleh Allah daripada nur, sedangkan syaitan diciptakan daripada nar, daripada api. Jadi dalam ayat ini menyifatkan bahawa Quran yang dibawa adalah sifatnya nur. Itu sebab Quran ini mukjizatnya tidak pernah selesai, tak pernah padam. Setengah para ulama macam Syekh Fadhal Hasan Abbas, guru kami, mentafsirkan ayat yang ke-174 ini, bila Allah SWT menyatakan, ya ayuhannas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Katanya nur dan juga burhan, kedua-duanya merujuk kepada Nabi, dan dalam masa yang sama merujuk kepada Al-Quranul Karim. Kedua-duanya merupakan burhan. Sampai ke hari ini Quran masih kekal sebagai bukti kebenaran Allah SWT, bukti kebenaran Islam. Beribu-ribu para hufaz lahirkan setiap tahun. Berbeza daripada kitab-kitab yang diimani oleh, ataupun diikuti, ataupun diberitahu kepada kita oleh Allah SWT, bahawa kitab itu telah pun dipindah dalamnya. Yuharifuna al-kalima an mawadhi'i, telah pun berubah dalamnya, tahrif. Walaupun kita disuruh beriman padanya, tapi kitab-kitab itu semuanya telah dipindah. Dengan sebab itu kita tak menjumpai seorang pun yang menghafal Bible di dunia. Tak ada seorang pun yang menghafal Talmud, tak ada seorang menghafal Taurat. Yang hafalnya adalah Dr. Zakir Naik, orang Islam lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bersempena dengan menceritakan tentang nur ni, tuan-tuan, ada seorang yang saya katakan tadi, saya sebut di awal-awal, yang merupakan seorang Raihanatu Quraisy. Dia mendapat gelaran ibaratnya haruman, wangian bagi kaum Quraisy. Siapakah manusia ini, tuan-tuan? Siapakah lelaki ini? Namanya Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Makhzumi. Beliau ni merupakan bapa kepada dua orang sahabat yang mulia. Siapakah sahabat itu? Khalid bin Al-Walid dan Al-Walid bin Al-Walid. Mereka ni merupakan sahabat, dua orang sahabat Nabi yang mulia. Al-Walid bin Al-Walid ni masuk Islam sebelum abangnya Khalid Walid. Tuan-tuan tahu tak? Al-Walid bin Al-Walid ni seorang sahabat Nabi, tak glamour macam abangnya Khalid Walid itu. Khalid Walid itu abangnya masuk Islam kemudian daripadanya, tapi Khalid Walid lebih glamour. Macamlah Umar Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam agak lambat bandingan orang lain, tapi dia lebih famous kerana Nabi pernah bersabda, khiyarukum fil Islam khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Seseorang itu akan menjadi seorang yang hebat dalam Islam apabila dalam kafirannya sebelum Islam pun dia hebat, maka kehebatannya itu akan dibawa dalam Islam, menguntungkan dirinya, menguntungkan untuk Islam.
Jadi Al-Walid bin Al-Walid dan juga abangnya Khalid Walid ini dua orang sahabat Nabi yang mulia. Bapa mereka tak menerima Islam. Malang sekali. Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum ini merupakan seorang pemimpin besar kaum Quraisy, tuan-tuan. Dia beriman dengan Nabi Ibrahim AS, syariat Nabi Ibrahim AS. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahirkan, dia tua daripada Nabi 15 tahun. Itu lahirnya 15 tahun sebelum tahun gajah. Maknanya 15 tahun tua daripada Nabi SAW. Dia ni punya, tuan-tuan, kana yamliku adadan min al-abar wal mara'i min Tuhama ila Yamama wa lahu asharatu aulad. Ini Walid bin Mughirah ini memiliki, ibarat kita ni macam telaga minyak lah, tuan-tuan, zaman sekarang. Memiliki telaga minyak. Zaman dulu dipanggil macam telaga, macam kekayaan luar biasa, hebat sekali. Dari tempat namanya Tuhama kepada Yamama, anaknya ada 10 orang. 2 orang merupakan sahabat yang sangat unggul, iaitu Al-Walid bin Walid dan juga Khalid Walid diberi hidayah oleh Allah SWT untuk masuk Islam. Karena Quraisy Sami bi Raihanati Quraisy, orang Quraisy menamakannya sebagai Raihanatu Quraisy yang saya sebutkan tadi, iaitu wangian, haruman, bunga yang mewangi, menguntum, mengembang, blossom yang begitu indah dalam kehidupan orang-orang Quraisy, kerana sumbangannya sangat banyak untuk orang-orang Arab. Bayangkan, tuan-tuan, orang Arab mengumpul duit banyak, susah payah untuk memakaikan Kaabah itu ke lambu baru menjelang musim haji daripada dulu lagi. Tapi Al-Walid bin Mughirah ini dengan kekayaannya seorang diri, dia boleh membeli kain yang paling mahal, paling indah, memakaikan wangian paling harum untuk Kaabah itu seorangnya sahaja. Allah, kaya bukan main lagi, tuan-tuan. Dan dia juga pernah membina Kaabah, satu dinding Kaabah dengan harga yang mahal. Batu-batu yang dibawa itu dengan konteks yang paling hebat, ketika orang Arab semua susah payah untuk mengumpulkan dana bagi membina Kaabah. Allahu Akbar, Masya Allah. Wa kana awal man harrama al-khamr ala nafsih al-Arabi qat. Dia merupakan orang yang pertama sekali yang mengharamkan minuman keras. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, dia mengikut syariat Hanafiyah, syariat Hanif Nabi Ibrahim AS, dan dia mengharamkan minuman keras, arak. Ya, ketika orang semua minum arak, wala yadkhulul masjidil haram illa hafiyan taqdiran wa ta'ziman lahu. Dia tidak masuk ke Masjid Haram melainkan, tuan-tuan, dia apa istilahnya, hafiyal qadamain, maknanya dia berkaki ayam ketika masuk ke kawasan Masjid Haram. Dia berkaki ayam bagi menghormati, mengagungkan Kaabah itu. Luar biasa sekali pandangan keagungannya untuk Kaabah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Namun demikian, Al-Walid bin Mughirah yang terkemuka sebagai orang kaya, dermawan, hartawan yang hebat di kalangan orang Islam, dia diagung-agungkan oleh syiar golongan Arab ni, tuan-tuan, sebelum kedatangan Nabi SAW dan selepas kedatangan Nabi SAW dengan kekayaannya, sampai turun ayat daripada surah Az-Zukhruf untuk berkata, tuan-tuan, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Allah Taala turunkan, menceritakan tentang orang Arab, berkata, kenapalah Quran ni tak diturunkan kepada salah seorang daripada 2 orang tokoh Arab. Sampai turun Quran begitu, tuan-tuan, kerana orang Arab mengatakan, kenapalah Quran diturun kepada Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kenapa Quran tak diturunkan salah seorang untuk 2 orang Arab? Salah seorangnya dia, tuan-tuan, Walid bin Mughirah ini, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi. Dialah yang disifatkan oleh Allah itu kerana orang Arab mempertikaikan dengan kedermawanannya, kepahlawanannya, kehebatannya, keunggulannya, dan juga banyak dermanya untuk orang-orang Arab. Kenapa Allah tak pilih dia menjadi Nabi? Dan seorang lagi, siapa, tuan-tuan, yang masukkan itu, namanya itu Abu Mas'ud Amru bin Umair As-Saqafi, seorang yang kaya seperti ini juga, yang berasal daripada kaum Saqif yang ada di Taif. Ini 2 orang tokoh korporat yang kita boleh panggil sebagai billionaire agaknya pada masa itu, yang mana mereka ni mempunyai, dijolok dengan julukan, nama, penghargaan, kehebatan, keagungan. Orang Arab pandang mereka dengan penuh ta'zim, takdir. Ini dia, ya. Satu daripada yang saya sebutkan tadi adalah Al-Walid bin Mughirah, ataupun yang kedua iaitu Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Saqafi. Kenapa Quran tak diturunkan oleh Allah kepada salah seorang daripada 2 lelaki yang berjasa kepada kami ini? Kenapa diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak cerita pada tuan-tuan betapa hebatnya Al-Walid bin Mughirah ini, bapa kepada Khalid Walid ini. Tetapi subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala, ketika orang Arab semua dah berputus harap
Nabi tidak akan kembali menjadi jahiliah, menjadi kafir macam mereka semula. Bagi usaha dilakukan dengan usaha untuk meminta kepada Abu Talib, pakcik Nabi yang kita tahu itu, sampai nak tukarkan lelaki yang paling handsome dari Nabi dengan syarat Muhammad SAW itu diserahkan kepada mereka, sampai Nabi telah bersabda kepada pakciknya Abu Talib, kalau meletakkan matahari di kananku, bulan di kiriku untuk aku meninggalkan urusan ini, tidak akan aku lakukan wahai pakcik. Maka tahulah Abu Talib, Nabi konsisten istiqamah dalam kebenaran, Nabi tidak akan meninggalkan Islam sama sekali. Jadi akhirnya golongan Quraisy ini telah pun meminta kepada Walid bin Mughirah ni, beginilah Walid, kau ni hebat, kau orang kaya, kau kami hormat, semua hormat kau. Engkau je lah pergi jumpa Muhammad itu. Engkau kan hebat, engkau kan ahli syekh, engkau kan pahlawan, engkau kan orang kaya, engkau bercakap tentu dia dengar. Ni Abu Jahal, Abu Lahab cadangkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah untuk jumpa dengan Nabi kita SAW, tuan-tuan. Sebaik saja dia hadir di depan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, dengarlah aku kata pada engkau, engkau orang hebat, aku pun orang harap hormat juga, engkau keluarga engkau hebat, beginilah Muhammad, apa kata kalau engkau dengarlah aku kata. Maka dia pun bercerita tentang apa-apa yang orang sampaikan. Lalu Nabi kata, okey, baik, agaknya gitulah, saya mudah aku untuk tuan faham. Sekarang aku bacakan untuk engkau, kau dengar baik. Nabi pun baca untuknya surah Ghafir, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabil tawbi syadidil iqab. Dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Nabi baca ayat-ayat awal daripada surah Ghafir. Maka Al-Walid Mughirah yang tadi nampak datang dengan penuh semangat untuk menyuruh Nabi kembali kepada akidah yang sesat itu, kepada cara hidup jahiliah, Nabi baca itu tergamam, terdiam dia, tuan-tuan. Dia lah orang bijak, dia orang pandai, dia beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Dia tahu ini memang daripada Allah, bukan daripada dia, bukan daripada Muhammad SAW. Tergamam, terdiam dia, tuan-tuan. Dia kata, wahai Muhammad, cukuplah, stoplah. Tak berani dia dengar ayat berikutnya lagi, tuan-tuan. Maka dia membaliklah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, mukanya kebingungan, mukanya hijau, tuan-tuan, mukanya kemerahan. Muka yang handsome, yang segak, yang tegap, yang mulia, yang pandang hebat orang Arab itu, mukanya nampak bersalah yang amat sangat, tuan-tuan. Maka orang Arab pun kata, apa kau nak kata tentang Muhammad? Adakah dia seorang dukun? Kata Walid Mughirah, demi Allah, aku ini hidup lebih lama daripada dia. Dukun bukan macam tu gayanya. Kahin tu dukun lah. Kalau gitu kita katakan dia Majnun, orang gila. Dia kata, kamu semua tahu orang gila macam mana sikapnya, Muhammad bukannya orang gila. Kalau gitu kita kata dia seorang syair. Syair, tuan-tuan. Syair ni makna ahli penyajak, puitis katanya. Dia kata, demi Allah, aku orang paling alim tentang bahasa sajak puitis. Apa yang dibacakan itu bukannya kata-kata manusia. Akhirnya dia pun buat satu kesimpulan yang penting, tuan. Apa katanya? Wallahi ma huwa bi kalamil bashar wala huwa min kalamil jin. Inna lahu la halawa wa alaihi la talawa wa inna alahu la muthmirun wa inna asfalahu la mughdiqun wa innahu ya'lu wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi. Kata-kata hebat, tuan-tuan. Wallahi ma huwa bi kalamil bashar wala huwa bi kalamil jin. Demi Allah, ia bukannya kata-kata manusia, bukan kata-kata jin. Inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa. Daripada atasnya sangat manis untuk didengar dan sangat hebat bahasanya. Wa inna alahu la muthmirun. Dia ibarat pokok yang rimbun, yang buahnya sangat lebat dan memang terlalu banyak rimbunan yang luar biasa. Wa inna asfalahu la mughdiqun. Dan daripada bawahnya sangat subur. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi. Demi Allah, kata-kata ini bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata jin. Dia akan mengatasi semua kata-kata kita. Maka tuan-tuan, Abu Jahal, Abu Lahab mendengar kata-kata itu, mereka pun kata, demi Allah, Al-Walid Mughirah pun dah jadi macam Muhammad juga nampaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuan-tuan. Ya, jadi sekarang ini Walid Mughirah terdiam, tergamam, dan akhirnya dia mau pergi mengasingkan diri. Terkujat dia, tuan-tuan, terkulat-kulat macam orang mati kutu. Memang dia tak boleh nak cakap apa atas kebenaran-kebenaran disampaikan oleh Nabi itu. Bacaan Quran itu memang tepat kena kepada ini. Tapi tuan-tuan, inilah dia nama bahawa si kafir ni hatinya keras dalam kebebalan dan kejahatan, pembohongan dan kepalsuan. Lalu Allah turunkan ayat. Saya nak cerita ayat ni bagi suspense sikit. Besok kita sambung, tuan-tuan.
Jadi bila kita mengkaitkan perkara ini bahawa Quran satu kebenaran, satu nur, cahaya, mereka yang mengetahui kebenaran Quran tetap akan mengatakan dalam hatinya, benar, tapi aku je tak nak ikut, aku je yang ke kepala. Inilah berlaku kepada Wali Mughirah, sehingga Allah turunkan ayat untuk memecahkan kebuntuan orang Islam terhadap upaya Wali Mughirah yang kaya raya ini, tapi tidak menerima hidayah daripada Allah. Allah turun ayat yang tegas untuk mengatakan tak bermanfaat sedikit pun kebaikan yang dia buat untuk orang Arab, kerana bila dia mendengar kebenaran dia menolaknya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nampaknya ayat ni begitu indah untuk kita kupas. Dia mengatakan sangat hebat ya tuan. Innalahu la halawa wa alaihi la talawa wa innahu la musmirun min a'la mughdiqun min asfalih wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi. Demi Allah, ini bukan kata-kata sebarangan manusia, ini bukan kata-kata jin. Ya, aku kenal dukun, aku kenal pawang, aku kenal ahli sihir, aku kenal orang gila, aku kenal penyair, aku kenal semuanya, tapi Muhammad bukanlah seperti itu. Tapi apa terjadi pada Wali Mughirah tuan-tuan? Anaknya masuk Islam, tapi hatinya kebal dengan kesyirikan. Dia menolak Islam tuan-tuan, sehingga Allah turunkan ayat yang akan kita bincang oleh esok insya-Allah. Jadi kata-kata ni indah. Innalahu la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna alahu la muthmirun wa inna asfalahu la mughdiqun wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi. Ini kata-kata yang sangat hebat daripada Wali Mughirah, tapi dia tak masuk Islam juga tuan-tuan. La ilaha illallah maksudlah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata-kata ini memang kata-kata yang hebat, menampakkan kehebatan Quran. Dikatakan oleh seorang yang berpengalaman dan tahu uslub bahasa Arab, syair-syair yang dia pelajari. Dia memang orang terpelajar, bijak, bukan orang sebarangan. Wali Mughirah ni memilih untuk kekal menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik tuan-tuan, insya-Allah esok saya akan mulakan lanjut. Jangan lupa, kita anak-anak kita dah start masuk ke sekolah, jangan lupa untuk dapatkan buku-buku rujukan, buku latihan topikal dari Telaga Biru. Alhamdulillah kami menerbitkan dengan bekerjasama dengan para guru yang sangat mulia, yang bijaksana, guru-guru yang cemerlang. Kami menerbitkan apa sahaja genre ada kami terbitkan tuan-tuan. Matematik, sains, geografi, daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, semuanya ada. KBT, KBD, Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, Muasirah, semua kami ada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dapatkan saya, tuan-tuan order terus online, kami hantar ke rumah. Cikgu, terima kasih atas sokongan kalian. Tanpa kalian tak ke mana lah Telaga Biru. Ya, dan juga terima kasih kerana menyokong Zahzan Travel. Ingat travel, ingat Zahzan Travel. InsyaAllah lepas musim PKP, Allah angkat ujian ni daripada kita semua. Tuan-tuan nak ke Baitul Maqdis, nak pergi ke Mekah, nak ke Umrah, Haji, nak pergi ke Balkan, nak pergi ke Uzbekistan, melihat Quran yang berdarah yang pernah dibaca Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika baginda dibunuh, ada di sana. Sudilah bersama kami di Zahzan Travel. Terima kasih tuan-tuan. Bagi tuan-tuan nak melakukan akikah, kami sudi untuk membantu tuan-tuan, bersedia untuk bantu tuan-tuan, sama ada di Mekah, di Syria, di Yaman, di Sudan, di Mongolia, semuanya kami ada wakil yang kami terlibat dengan para ulama, beserta ulama yang ada di sana. InsyaAllah tuan-tuan mendapatkan daripada khidmat usaha sama ini bersama dengan Zahzan Travel. Terima kasih tuan-tuan ya. Sekali lagi, barakallahu fikum. Terukukum tahta ri'ayatillah wa hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah kasih sayang Allah, penjagaannya, naungannya. Dialah sebaik-baik penjaga. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Jadi sama-sama kita menangguh kuliah pada malam ni, baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fil lana dhunubana wa israfana fi amrina sabbit taqdamana wa surna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la kurban illa nafastah wa la ghaiban illa radadtah wa la musafiran illa sallamtah.
ولا عزبا إلا زوجت ولا عقيما إلا أنجبت له ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالما إلا هديت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة ya lak ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami, yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang akan musafir Engkau selamat pergi dan baliknya, yang hilang Engkau kembalikan wahai Tuhan. Jangan ada seorang pun yang zalimi melainkan Kau selamatkan dari kezaliman orang padanya. Jangan ada seorang pun yang menzalimi melainkan Kau beri hidayah kepadanya. Jangan seorang pun yang jahil melainkan Kau beri ilmu padanya. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin melainkan Kau beri kepadanya pasangan yang salih atau masalihah yang akan bahagia dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun di kalangan kami yang hadir pada malam ni yang belum memiliki anak melainkan Kau beri kepadanya zuriat yang salih dan salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya wahai Tuhan. Sungguhnya Anda yang Kau beri kepada setiap kami apa yang kami hajatkan, tak akan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah-Mu yang maha luas. Pandang kami dengan ihsan-Mu, belas-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Kami ini miskin kepada rahmat-Mu, kami miskin kepada perkara-perkara yang kami perlukan ya Allah. Kami fukara ya Allah, Engkau maha kaya, kasihan kami wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan, kenang saya dan doa tuan-tuan. Barakallahu fikum. Terima kasih Nuridira, terima kasih Kamisa, Puan Kamisa, Ruhana, Maila. Terima kasih Angana Terima kasih semua yang hadir. Basit Sahab, barakallahu fikum. Assalamualaikum alaikum wa sallallahu khairakum. Wa Rizal Mansur, Ustaz Muhammad Hanif, Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawawi Ghazali, sahabat saya engineer Abu Auni, Sauda, Ustaz Nurilis, Ummu Fatih. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang berkesempatan, jom join kami di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada bagai doa, bagai panduan, bagai nota yang dikemukakan kat situ oleh sahabat kita yang sangat rajin, Firza Hamid. Hadirlah dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Bagai perkongsian ada kat situ. Memandangkan WhatsApp group dah pun penuh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sekali lagi kenang saya dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.